Kerana kuasa wanita di sini, bimbingan wanita. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Mingguan Wanita untuk membincangkan topik saiz badan isteri pengaruh nafsu suami. Gitu. Okey. Jikalau Anda punya sebarang perkongsian ke? Nak tanya ke betul ke kalau saya kurus suami saya tak ada nafsu dengan saya? Betul ke kalau saya debab sikit suami dia? Dengan dia kan? Bolehlah call kami di talian 03 899 41657. Okeylah, tentang kebahagiaan ini kan, sebenarnya kebahagiaan rumah tangga datangnya apabila suami isteri menerima kekurangan masing-masing secara luaran dan juga dalaman pasangan itu dengan seadanya. Tetapi mata suami pasti akan memandang pada kecantikan isterinya. Jadi kita nak tanyalah tentang adakah saiz badan isteri ini pengaruh nafsu suami. Ini yang kita bakal ajukan soalan kepada panel kita. Iaitu Haji Hushim Saleh, seorang pakar motivasi, juga memang dah terkenal dalam Mingguan Wanita. Kalau saya mencerita dalam kain, mesti kita panggil Haji Hushim. Lagi kalau tak panas macam ni kan. Datang Haji. Baik, Alhamdulillah. Okey, tentang topik kita pada hari ini. Seronok kita nak dengar Betul kan? Terus kita terus direct je lah. Membuka ruang bicara kita pada hari ini, apa agaknya pandangan peribadi Tuan Haji lah dalam mengenai suami yang boleh hilang nafsu atas faktor saiz badan isteri. Silakan. Ini Zura biasanya dia kalau suami ni banyak juga datang jumpa saya lah. Kata Ji, kalau yang kurus sangat ada tulang tu kadang macam pegang tiang, kata orang tak ada berisi, pokok tak ada berisi tu. Aduh, asal macam terasa. Kau jangan terasa jangan terasa. Hashtag terasa pula. Jangan terasa. Jadi biasanya saiz badan isteri ni ada main peranan juga ni. Ada main peranan tu kepada nafsu lah. Kita kata suami kan yelah ada, tapi secara definisi keseluruhannya bukan semua lelaki memandang kepada saiz badan. Betul. Ada yang juga melihat, ada yang suka kepada badan yang kering, dia suka juga. Ada juga yang suka berisi. Jadi itu subjektif lah. Tetapi kebanyakannya lah dia suka kepada isteri dia yang kita kata badan tu berisi. Dia senanglah nak pegang-pegang sikit ke, nak picit-picit ke, benda batang peluk. Kalau batang peluk tak ada, bini jadi batang peluk. Kalau tidak, dia kata pegang-pegang, alah, tulang. Harap pegang macam ni, tapi pegang macam ni kan. Jadi tak ada terangsang tu tak ada. Tapi yang dengar yang kuh ni jangan kecil hati pula. Tak kecil hati, kita nak tahu sebenarnya macam mana cara yang lebih elok lah. Lebih elok sebenarnya untuk kita sesama suami isteri ni perlu menerima seadanya pasangan kita masing-masing. Tapi kan. Zura, kalau misalnya ada yang juga cakap kalau terlalu bulat sangat pun susah juga dia kata, hilang selera juga. Jadi dia nak yang kita kata sedang-sedang lah. Itulah kita, kalau kita cerita kehendak suami ni, nafsu suami ni pelbagai, semua kita nak satisfykan dia. Jadi sebenarnya adalah lebih baik kita menerima kurang lebih pasangan kita masing-masing lah. Tetapi sebaiknya kalau kita tahu pasangan kita tak suka yang kurus, kita cubalah montok-montokkan sikit badan. Kalau tak suka yang montok-montok, kita cubalah kuruskan sikit badan. Gitu. Okeylah, banyak kes kita dengar berkaitan dengan suami curang. Jadi adakah ini salah satu puncanya datang daripada nafsu suami ini, kurangnya nafsu suami disebabkan mungkin dia tak puas, dia tak suka dengan saiz badan isteri ke? Pernah ke begitu? Ya, sebenarnya kalau suami curang ni, dia bukan saja pada saiz badan sebenarnya. Dia kepada kita kata bagaimana suami tu dia kehendak nafsu dia. Kehendak nafsu ni berbeza-beza. Ada orang lelaki dia tak kisah bini dia kurus ke bulat ke benda, yang penting perempuan. Kan? Ada lelaki ni dia kepelbagaian. Kepelbagaian maksudnya dia tak puas dengan satu kita kata wanita. Dia nak macam ni pula, nak macam ni pula. Memang jenis kita kata yang memang suka kepada kepelbagaian, kita panggil lah dari segi seksual tu. Jadi kat sini biasanya pada saya lah, kalau isteri tengok suami tu dah tak minat lagi dah pada dia dan sebagainya, maka kena berterus terang lah dengan suami tu. Tanya betul, bang, apa sebenarnya yang kena buat sesuatu ke apa yang, adakah kena bau badan saya ke? Ataupun abang rasa saya punya ni tak besar ke? Ini ke apa ke? Saya kaunselor sebenarnya, saya banyak buat kes ni. Kadang-kadang boleh bercerai juga pasal benda ni. Kan? Jadi seorang isteri kena tanyalah. Tanya, kita berkomunikasi secara kata orang tu baik. Tengok mungkin kalau umur 35, 40 tahun ke, tapi servis kata orang hubungan suami isteri tu jarang tau. Kan? Sepatutnya umur tu tengah rancak, tapi jarang. Jadi isteri kena tanyalah, cakap lembut-lembut lah, bang,
Kenapa bang dengan saya bang? Ada apa ke bang? Bau mulut saya ke? Apa ke? Atau badan saya ni ke? Abang nak pada orang perempuan yang kata badan kurus ke apa, kau nak berisi tak susah. Makan banyak sikit. Betul tak Zura? Tak ada, kadang-kadang apa masyarakat kita takut untuk membicarakan perkara-perkara ini sebenarnya agak sensitif dan sebagainya, tapi kita berbincang tentang topik ini secara akademik, secara ilmiah, bagaimana untuk kita merapatkan lagi hubungan kasih sayang suami isteri itu yang paling mustahak untuk kita ialah mengembalikan keharmonian itu. Jadi kita nak tanya juga kepada Tuan Haji sendiri, apakah agaknya pendapat Tuan Haji lah terhadap isteri yang terlalu selesa dengan saiz badannya, walhal si suami ni kurang selesa dengan saiz badan si isteri, tetapi nak bercakap tu, nak berkomunikasi tu takut isteri itu kecil hati. Yes, betul. Pada suami lah, saya cakap tu terang ni sebab saya kaunselor kan. Kita kena cakap dengan isteri kita. Tapi cakap tu bukan dengan cara menghina. Okey. Jangan cakap, badan kau ya Allah. Kalau lalu ke jalan tu nampak ke jalan tu golek-golek dah badan kau ni. Mak tu menghina Tapi cakap itu boleh naik angin tu kalau cakap tu. Orang perempuan tahulah bila cakap macam tu. Jadi abang ni apa saya ni apa? Bulat tu benda. Orang perempuan akan jawab macam tu. Jadi kita cakap cara elok. Yang. Kan? Masa duduk-duduk macam ni, masa santai-santai, yang nak cakap sikitlah. Boleh tak kalau misalnya saiz badan ni kecilkan sikit, bukan apa tu. Lemong katil kita bukan besar benar. Kesihatan lagi ya. Kesihatan lagi. Bukan apa. Tinggi pula. Abang sayang ni, Kak Ayang ni, kalau bulat-bulat macam ni cepat kolesterol tinggi. Reverse psychology. Reverse. Ni kan dah tinggi, kecil manis, Ayang susah nanti. Jadi abang nak. Jadi kita tak boleh cakap direct macam tu. Kita cakap kata dari segi tadilah. Takut badan besar ni kolesterol ke apa ke. Kan? Jadi isteri itu rasa, ya ke bang? Jadi apa cadangan abang? Mungkin Ayang kena pergi ni. Pergi gym ke? Kita masuk gym sama-sama. Tak apa, abang bayar. Itu nak dengar. Jangan suruh aja. Ya, bila tapi minta duit tak keluar. minta duit, engkau bayar. Engkau kerja kan? Apa benda kau laku pula? Jangan. Terus cakap tak apa, abang bayar. Abang bayar ni. Wah, jadi orang perempuan. Dia seronok lah nak buat. Orang perempuan memang suka kalau sebut bayar. Orang perempuan memang mata duitan. Kita reserve kan komen kita tu di situ. Okey, baik. Mungkin juga Tuan Haji nak ceritakan juga, kongsikan antara kes-kes seperti inilah yang mungkin Tuan Haji pernah kendalikan sehingga boleh mendatangkan kemudaratan dan juga perceraian dan sebagainya. Ada banyak juga kes saya buat benda macam ni kan. Kadang-kadang bila suami dah cakap dengan isteri tapi tidak ada perubahan. Dah cakap sekali, dua kali. Jadi suami jumpa saya cakap, Haji, saya rasa isteri saya ni macam tak boleh diubah lagi lah. Jadi apa pandangan Haji kalau saya cari seorang lagi lah. Jadi dah dia pergi kat situ. Nampak tu? Sebab tu dalam kaunseling perkahwinan biasanya saya akan buat suami isteri. Jadi isteri pun saya cakap. Round pertama isteri, round kedua suami. Seorang-seorang. Kalau dua-dua sekali dia tak boleh cakap. Round ketiga suami isteri. Macam ni. Baru kita bercakap. Jangan isteri pun, suami akan cakap. Cakap tu terang, jangan cakap belakang-belakang. Kita kadang suka cakap, satu lagi lelaki suka kita kata pendam tau. Dia simpan, introvert. Kita kena cakap. Dalam masyarakat kita hari ni saya rasa semua suami isteri kena bercakap. Tapi cakap secara berhemah untuk jaga pasangan masing-masing. Jadi kalau kes-kes macam ni, bila berlaku macam ni, biasanya suami dia akan diam. Dia tak cakap apa. Tapi dia mula makan luar lah. Dia cari kat luar, dia apa benda. Dia cerita lah pula dekat kawan-kawan. Dia cerita dengan kawan, lepas tu share. Biasa orang lelaki. Dia akan cerita, bini kau macam mana? Bini aku saiz okey. Pinggang 24. Allah, bini aku 48. Allah. Aduh, aku ini. Itulah. Nak ada kawan pula batu api pula. Itulah kau cari bulat-bulat buat apa benda. Kadang-kadang yang bercakap tu suami sendiri, dia pun bulat juga. Dia tak ada kan. Okey, Tuan Haji, macam mana tadi kita ceritalah kebanyakan kes yang mungkin yang isterinya mungkin saiz badan terlalu besar kan, yang susah nak turun kat badan dia, rasa suami dia tak terima dia seadanya. Bagaimana pula dengan kes yang si isteri yang suka sangat obses jaga badan, selesa dengan ramping sampai nak beranak pun nak 1-2 anak je, tak nak banyak-banyak ni. Tapi sebenarnya suami dia tak puas hatilah dengan dia yang kering macam tu. Ini penyakit ke apa ni? Jenis penyakit ke macam mana? Silakan. Dia bukan dia kata di sini lebih kepada untuk menjaga kita kata keterampilan diri. Tapi dia silap kat situ. Silap kan Jadi orang perempuan ni biasa kalau dia yang penting nak bahagia rumah tangga ni iaitu sebenarnya suami tu, kesukaan suami tu. Kena jaga tau. Sebab dia suami kan maknanya suamilah segala-galanya hak kepada isteri. Kan
Jadi perkara macam ni kalau terlalu jaga sangat, lepas tu nak anak pun 2 je dan sebagainya kan. Jadi lama-lama suami pun dia mungkin dari segi jangka masa pendek, perkahwinan tu boleh kekal. Tapi jangka masa panjang, lepas tu kadang-kadang dah kahwin 20 tahun, 30 tahun, datang jumpa saya nak bercerai. Kadang-kadang datang umur dah tua-tua macam saya pun nak bercerai. Kan sebab dia panggil unfinished business. Benda tak selesai dalam perkahwinan tu. Jadi patutnya kita suami isteri bincanglah. Kan dan orang perempuan kalau suami kata aku nak kau berisi sikit lah. Ini adalah apa ni. Jangan cakap suami tu gurauan. Tapi kadang-kadang dia cakap tu daripada hati dia. Take note tapi kadang minta maaf lah. Perempuan yang ego, dia buat tak layan. Sudahlah bang. Tiba-tiba sampai masa suami ada orang lain. Jadi jangan menyesal. Kemudian lagi. Benda ni Zura sangat sensitif tau nak bercerita ni. Kita nak cerita sensitif. Benda soal bentuk badan sangat sensitif. Orang perempuan biasanya tak boleh terima kalau suami cakap, badan kau bulat lah. Daripada atas ke bawah sama saiz. Betul? Kan? Habis Kita abang anggap nak, dia macam kritikan. macam kritikan. Jadi orang perempuan cakap, abang nak apa? Abang nak macam mana? Abang tu handsome sangat. Abang handsome sangat ke? Abang lagi pula tu. Gini-gini. Jadi kalau kita duduk bergaduh macam tu, suami isteri sampai bila pun rumah tangga tu berlaku konflik lah. Yang penting ni isteri supaya suami balik rumah tu dia tengok isteri tu rasa terpikat. Jadi sebab tu suami nak balik rumah. Kenapa suami nak balik rumah? Sebab tengok isteri Cantik. Pandangan mata suami kita. Suami tu. Kita jangan fikir orang lain. Kita fikir suami. Kan memanglah kadang-kadang badan macam tu, badan kau cantik lah, badan kau. Siapa yang puji tu? Kawan-kawan. Kadang keluar dalam FB, Instagram, tengok badan aku ni. Kawan. Lihat badan saya. Tapi suami? Betul. Suami tak minat. Kita nak jaga suami. Kalau suami tinggalkan kita, perempuan ni, siapa nak jaga dia? Pada saya yang penting ialah suami tu penting. Pandangan suami tu penting. Jangan ego. Kita kena tahu tentang apa yang diminta oleh suami itu, kata dari hatinya sendiri. Itu penting. Itu yang paling mustahak sekali. Okey, kita banyak lagi sebenarnya nak tahu. Kita pun saya dengan Nadia Zubir tadi memang macam itulah kita cuba untuk mendapat maklumat yang seberapa banyak. Kita pun nasihat diri kita juga untuk menjadi seorang yang lebih baik, isteri yang lebih baik. InsyaAllah kita akan berhenti berehat seketika. Kuasa wanita di sini, bimbingan wanita. Kerana kuasa wanita di sini, bimbingan wanita. Okey, kembali semula dalam Minggu Wanita. Segmen kita yang terakhir ni kita sambung terus. Topiknya saiz badan isteri pengaruh nafsu suami. Mungkin kepada anda yang baru saja bersama dengan Isteri Prima dan Minggu Wanita, kita bincang dengan Tuan Haji Husin mengenai saiz badan kita isteri ni kurus ataupun gempal ke macam mana pun dia mampu mempengaruhi nafsu suami. Seterusnya boleh mengganggu gugat rumah tangga itu sendiri. Okey, jadi sebagaimana yang kita ketahui, suami ni dia mempunyai daya imajinasi yang tinggi ketika bersama. Tetapi tubuh badan isteri tidak menepati imajinasi suami. Mungkin dia bersama dengan isteri, fikiran dia duk fikir Angelina Jolie. Jadi apa cara terbaik sebenarnya yang boleh diambil oleh seorang isteri untuk kes yang sebegini? Okey, bagus tu. Sebab orang lelaki sekarang, minta maaf lah ya, nak cakap terang ni. Sekarang sebab kita ada media sosial. Yang suka tengok porno ni. Kan dia tengok Japan porn, tapi bini dia macam Asia porn. Asia juga tu. Nak cerita tu kan. Ini kita cerita realiti lah. Okey. Dia apa orang wanita hari ni, maknanya orang perempuan ni dia nak kena kata orang tu apa nak macam buat marketing jugalah untuk suami tu kan. Bagaimana suami tu bila orang macam kata tadi, bila orang lelaki ni bila dia buat hubungan suami isteri tu dia punya imajinasi tu jauh. Memanglah kata dalam Islam kita dengan isteri kita boleh bayangkan orang lain. Tapi benda tu bukan mudah sebab dia nafsu. Bila main dengan isteri dia dah dia bayangkan wanita-wanita lain. Mungkin yang dia tengok dalam FB ke dalam blue film ke benda. Saya cakap terang ni. Saya tak mau berselindung-selindung sebab saya kaunselor yang saya kendalikan kes ni. Kadang saya kata kenapa tuan ni komplain pasal isteri. Alah Haji, saya suka tengok ni Japan porn, Korea porn. Semua ni. Bini saya tak ada porn langsung. Betul Betul. Tak ada aksi. Tak ada langsung. Saya betul-betul ni kira menjalankan tugas lah. I see. Ayat macam tu. Tapi bini kat luar tu. Saya tengok bini dekat cermin. Kesian nampak kan nak cakap apa dengan isteri macam tu. Tapi kita sebagai kaunselor, saya kena cakap. Sebab untuk mengekalkan rumah tangga tu. Nampak tu. Jadi orang perempuan ni dia nak kena kata orang tu betul-betul nak menepati cita rasa suami tu. Jadi dia kena ada SOP lah.
Jangan SOP ni nak kerja saja. Termasuk juga sebagai isteri, apa nak servis kat suami yang terbaik. Nak jaga suami selain daripada perut, jaga tu masa hubungan suami isteri. Nampak tu, itu penting tu. Kadang jangan pula suami kata, alah kau ni. Kadang ada isteri ajak bersama, kadang suami cakap apa? Alah sudahlah. Aku tengok kau tak ada selera lah. Tergolek. Olah sentapnya dengan Macam kuih pau tidur. Aduh, hai. Mulut jahat tu. kuih pau tidur. Ini kes yang betul-betul berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Kadang-kala mungkin kita nak juga cerita sedikit tentang apabila adanya masalah, susah nak cari jalan penyelesaian, mungkin nak pergi berjumpa dengan pakar kaunselor perkahwinan dan sebagainya, tidak tahu arah tuju bagaimana. Jadi macam mana agaknya kesedaran masyarakat Malaysia tentang apabila ada problem, ada masalah dalam rumah tangga, perlu berjumpa dengan kaunselor perkahwinan. Bagus, Zura. Sebenarnya saya sebagai kaunselor perkahwinan, saya ada klinik persendirian. Sebenarnya kalau jumpa saya pun, kita charge tak mahal. 1 jam baru RM150. Okey. Dan sebenarnya datang tu, kalau bagusnya datang suami isteri. Kan? Dan yang penting hari ni kita beri pada pencegahan. Jangan pemulihan. Dah teruk baru datang. Kalau boleh misalnya sikit-sikit tu ada nampak lah. Dah ada hidu-hidu tu terus nampak pergi. hidu-hidu macam suami ni makin jauh kan Maka kita cepat-cepat datang jumpa kaunselor profesional lah. Yang berlesen macam saya ni. Jadi kita datang, lepas tu kita buat sesi, insya-Allah lah dapat membantu. Kesedaran rakyat Malaysia ni bagaimana Tuan Haji melihat beberapa tahun kebelakangan ni sampai dah sekarang? Saya dah hampir 30 tahun dah buat benda ni. Saya tengok akhir-akhir ni, makna tahun 2000 ke atas ni, kesedaran masyarakat Malaysia ni terhadap perkhidmatan kaunseling begitu tinggi. Sambutan bagus, macam saya pun ramai yang datang jumpa saya dan sebagainya kan. Cuma mungkin ada yang tak tahu nak jumpa. Dan bagi orang yang kurang mampu, janganlah fikir kata aku tak mampu. Sebenarnya kaunselor berada di pejabat kebajikan. Itu free. Tak payah bayar. Dan ada juga kalau nak jumpa saya pun, kalau tak ada duit pun saya bagi free je. Bukan semua ambil duit, tapi yang mampu kita bayarlah. Betul macam tu. Tapi kalau tak ada, kita bagi. Saluran itu perlu diketahuilah untuk mengembalikan keharmonian dalam rumah tangga. Nak tanya juga kepada Tuan Haji tentang apakah agaknya kesan jaga masa panjang yang boleh berlaku kepada pasangan suami isteri ini jika perkara ini seperti ini secara berterusan, berlanjutan. Bagus, Zura. Yang pertama, dia pergi pada kedinginan dalam rumah tangga. Dingin tau. Mana suami, ada juga. Macam semalam, 2 hari lepas saya ada kes, suami tidur bilik lain, dia tidur bilik lain. Mak dia kata dia tak selesa tidur dengan isteri dia. Dan sebenarnya kes macam ni ramai sebenarnya. Ada suami tidur kat bawah, isteri tidur kat atas. Dah bertahun-tahun Haji, kami macam ni, tak ada apa lagi dah. Kami tak nak berpisah, tak nak bercerai kerana anak-anak. Kami ada anak 4. Nampak tak? Jadi dia ni tak elok, yang kesan dia ialah kepada anak-anak juga. Anak-anak tengok tu. Mami, kenapa daddy tidur kat bawah? Sehari 2 hari bolehlah kita menipu dengan anak. Tapi lama-lama kesan pada anak, kesan daripada psikologi, emosi, tak sihat sebenarnya. Biasa anak-anak ni dia tahu, walaupun umur 6 tahun 7 tahun, dia tahu. Dia dah faham. Dia faham. Kenapa daddy tidur kat bawah ni? Daddy cakap atas mama pasang aircon sejuk sangatlah 16. Daddy tak suka aircon. Padahal panas dengan mami Tak cakap. Makin besar dia akan faham. Budak-budak ni tahu. Mami dengan daddy bergaduh nampak tu. Kecil lagi. Budak-budak sekarang cerdik-cerdik. Cerdik-cerdik tu. Saya cakap tu terang sebab saya buat kes ni. Jadi kalau boleh jangan kita kata orang tu biarkan perkara tu. Kalau boleh kita jumpa kaunselor. Baik cepat tolonglah. Sebenarnya sekarang ni kes rumah tangga meningkat begitu mendadak. Itu yang sebenarnya kita takut. Kita dengan takut. perkara-perkara yang remeh sebegini Kalau boleh kita cepatlah jumpa kaunselor untuk membuat pencerahan, penambahbaikan dalam perkahwinan tu. Membaiki dalam rumah tangga itu. Macam mana pula kalau dalam kes yang mereka dah sama-sama tahu sebenarnya. Mungkin aku dah tahu hati dengan kau dah tahu hati dengan aku. Tapi macam Tuan Haji cakap lah, kekal rumah tangga itu kerana anak-anak. Tetapi masih lagi masing-masingnya ego untuk berjumpa dengan kaunseling. Tak nak dengan nasihat orang. Kadang-kadang mak ayah pun dah cakap macam-macam. Tapi masih dengan ego sendiri dan bergaul bebas bila di luar. Tapi perkahwinan itu masih kekal kerana untuk anak-anak. Yang tidak sihatnya rumah tangga. Kerana untuk orang lain sebenarnya. Kerana untuk orang lain. Benda ni sebenarnya kita ketepikan ego kita. Please lah, tolonglah. Dan minta maaf lah. Banyak kes saya biasanya minta maaf orang lelaki. Kebanyakan suami tak mau datang. Isteri datang nangis-nangis kan. Benda ni bila rumah tangga ni dia kena datang suami isteri.
Sebab kadang-kadang ada kelemahan pada isteri yang suami tak mau cakap. Ada suami tak mau cakap tu terang pada isteri. Terutama kalau bentuk badan ni. Sebab sensitif. Badan kau bulat lah, ini. Betul macam peti ais 6 pintu. Nak cakap? Kecil hati ayu. Macam tu kan. Makin kecil. Betul. Tapi suami cakap, isteri tanya, bang, kenapa abang ni tak suka dengan saya lagi bang? Tak ada apa-apa. Abang tak ada apa-apa. You jangan tanya soalan tu lah. Abang okey je. Abang penat je, abang okey je. Sebab kerja sekarang stres tu tak. Penat. Dia tak mau cakap tu terang. Tapi benda tu dia makin berkudis. Makin lama, hubungan suami isteri dah tak ada kan. Jadi bila hubungan dah tak ada, maka dia akan jadi konflik lebih besar. Nampak tu? Anak-anak tengok. Kan Dan kita hidup pun dah tak harmoni lagi dalam rumah tangga dah. Rumah besar ke, banglo ke, kereta banyak ke. Tapi kalau komunikasi suami isteri dah tak ada, tidur sekatil dah tak ada lagi dan sebagainya, dia akan pergi kepada kita kata hidup yang kita kata Suram macam lah. Kesuraman. Tak baguslah. Tak bagus dalam Jangan ada ego. Ego janganlah. Dia kalau suami isteri jangan ego. Baik suami ke baik isteri, bila kata datang, kita datang. Dan kalau jumpa saya, itu semua sulit, rahsia. Ada saya cerita kat sini siapa-siapa. Tak ada. Itu etika kaunselor yang berdaftar. Jangan ego, jangan lari daripada masalah. Jumpa kaunselor. Yes. Sedikitlah mungkin secara ringkasnya tentang topik perbincangan kita pada hari ini, Tu Haji. Topik ni cukup baguslah pada saya. Benda ni realiti dalam masyarakat kita. Jadi kepada pasangan suami isteri, kalau suami kata ada isteri misalnya yang kita yelah, saya tak dikata ada suami yang tak suka kepada badan isteri yang besar. Ada suami tak suka pada badan isteri yang kecil. Ada juga suami suka badan isteri yang besar. Ada. Betul, ada. Jadi kita tak boleh apa. Jangan perempuan kat luar sana yang bulat-bulat tu jangan mengurangkan badan pula. Betul. Jangan lepas ni pula, okey aku nak kurang badan. Betul tak? Ada suami suka tu. Tanya. Kalau suami kata abang suka. Senang, abang ni nak baring atas lengan kau je. Betul. Kan? Debat-debat ke yang diam. Debat kau Abang golek-golek malam-malam tak jatuh. Betul. Macam kau tidur katanya. Kan? Jadi tanyalah suami anda. Tanya suami. Zura. Itu penting. Itu penting. Yang penting jawapan suami. Jangan dengar orang lain. Betul. Okey. Kalau suami kata okey abang suka apa on lah terus. On. Tapi kalau suami kata kalau boleh kau haluskan sikit lah. Kita cubalah. Apa-apa suami tu. Okey. Baiklah, terima kasih. Suami kita. Ya, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Hushim bersama kita pada hari ini. Banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang berguna dalam melayari bahtera perkahwinan untuk saya dan juga untuk Nadia dan untuk anda di luar sana. InsyaAllah dapat memberi manfaat kepada kita dalam melayari bahtera perkahwinan. InsyaAllah. Minggu Wanita dah pun sampai ke penghujung rancangannya untuk hari ini bersama dengan Zura lagi esok. Sekiranya ada apa-apa topik atau perbincangan menarik nakkan kupaskan di sini. Contohnya topik-topik untuk segmen cerita damai inilah boleh kongsikan di media sosial Mingguan Wanita. Akhir kata, Assalamualaikum daripada saya, Nadia Zubir. Dan teruskan menonton Mingguan Wanita esok jam 12.30 hari bagi membincangkan pelbagai lagi topik-topik menarik. Salam kuasa wanita di sini bersama saya Azura. Jumpa lagi. Bye. Wanita semakin mencorak impian hingga menjadi kenyataan untuk masa hadapan. Mingguan Wanita memenuhi inspirasi, mendaki impian dan cita-cita cinta, kongsi reality kehidupan bersama.